Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahrihi ila yaumiddin. Aqulu qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya bersama-samalah kita merafahkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan rahmat daripada Allah, peluang daripada Allah, tuan-tuan sendiri pun tidak sangka, puan-puan sendiri pun tidak sangka, yang sebenarnya kita ini, doa kita ini diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana daripada masuk waktu bulan Rajab. Pak Imam dia akan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masuk pula bulan Sya'ban, biasanya tuan-tuan imam dia akan baca pula, tukar pula, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, ataupun ubah sikit, Allahumma barik lana ma baqiya fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, bila di hujung-hujung Sya'ban. Jadi tak sangka tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa kita yang kita doa amin-aminkan di belakang tu, dan kita dapat bertemu dengan Ramadan pada tahun ini 1443 Hijrah, yang mana kemungkinan ada di antara kita, adik-beradik kita, sepupu-sepupu kita, jiran tetangga kita yang telah dahulu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang lagi sejam nak masuk Ramadan, Allah taala dah jemput. Mungkin ada lagi seminggu, mungkin ada lagi beberapa hari untuk bertemu dengan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala jemput terlebih dahulu mereka itu ke sisinya, dan tinggallah kita ini yang Allah taala masih lagi berikan peluang kepada kita untuk terus kita mendapatkan ihya Ramadan, kita menghidupkan Ramadan. Tidaklah seperti mana tahun-tahun yang lalu. Maksud saya, tidaklah itu maknanya kita kena memperhebatkan lagi Ramadan pada tahun ini berbanding dengan tahun-tahun yang terdahulu. Sebab apa tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, jika kehidupan kita ini lebih baik daripada semalam, itu tanda Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Tetapi sekiranya kehidupan kita ini pada hari ini lebih teruk daripada semalam, itu tandanya apa? Tandanya celaka kehidupan kita. Agar ini yang kita kena ingat. Muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini saya akan bawa satu tajuk yang pendek je, agar sesuailah dengan tazkirah. Hanyalah hingga biasa 15 ke 20 minit lah. Ada suatu teori, suatu cerita yang saya nak bawa, nak kongsikan dengan tuan-tuan. Cerita ini hanyalah suatu teori sajalah, teori dan rekaan saya berkenaan dengan suatu kabel. Kebiasaannya budak-budak SPM ni biasa dia bila dia dah habis SPM, dia akan tunggu result. Kan? Ketika mana SPM dia dah buat sehabis yang boleh. Kan? Sehabis yang boleh dia dah buat. Dia dah doa pada Allah, dia dah minta pada Allah, dia dah belajar dengan bertekun, dengan bersungguh-sungguh. Tetapi apabila keluarnya result SPM tu tuan-tuan, kan, dia tak sangka result SPM yang itu agaklah teruk. Agak teruk. Kerana apa? Itulah ujian untuk dia. Ujian untuk dia Allah Ta'ala beri pada dia.
Walaupun dia dah belajar bersungguh-sungguh, tuan-tuan, walaupun dia dah lapihkan dengan doa kepada Allah, tapi Allah Ta'ala masih lagi memberikan dia satu keputusan yang kurang memuaskan. Kemudian bila dah keluar result, nak apply IPTA ke IPTS ke, dapat result tak apa elok, kan? Jadi bila minta IPTA tu tak dapat, tolak. Bila minta IPTS tu tak dapat, tolak. Sedangkan kawan-kawannya lain sudah menghampiri kepada intake, nak masuk dah kepada kolej-kolej ataupun universiti-universiti yang telah dipilih. Jadi budak yang kurang bertuah ni tadi, tak lain dan tak bukan, dia kena guna apa? Dia kena guna kabel untuk dia masuk, kan? Berbetulan waktu tu pakcik dia ke ayah dia ke berkawan dengan, contoh ni saya contoh, berkawan dengan menteri menteri yang bekerja di Kementerian Penggajian Tinggi. Jadi bila ada kawan yang sebagai menteri yang bekerja di Kementerian Pengajian Tinggi, dapatlah masuk dengan kabel yang ada. Itulah realiti, tuan-tuan. Kehidupan kita ini sebenarnya kita perlukan kabel juga, okay? Begitu jugalah dengan kehidupan kita ni akan datang, tuan-tuan, yang mana kita memerlukan kabel untuk kita selamat di akhirat esok. Yang saya maksudkan di sini ialah kabelnya ialah Al-Quran. Al-Quran yang Nabi SAW sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Kerana apa? Al-Quran itu akan datang kepada kamu bila mana kamu menjadi sahabat kepada Al-Quran ini. Seringkali kamu menatap Al-Quran, seringkali kamu memandang Al-Quran, seringkali kamu memegang Al-Quran, membaca Al-Quran. Untuk apa? Bertadarus dengannya, bertilawah dengannya, bertadabbur dengannya. Al-Quran akan datang pada kita, tuan-tuan, dalam keadaan dia bertemu dengan Allah dan dia mengatakan, inilah orangnya wahai Tuhanku, inilah orangnya yang sentiasa menatap aku, yang sentiasa bertilawah aku, yang sentiasa bertadarus aku. Iaitu siapa? Inilah dia di antara salah seorang jemaah surah An-Nur, insya-Allah. Boleh? Agak. Sebab apa? Ganjaran yang Allah Ta'ala berikan pada mereka-mereka yang cintakan Al-Quran, tuan-tuan, ialah syafaat. Ini saya kata kabel, tuan-tuan. Kabel untuk kita menyelamatkan diri kita daripada diazab oleh api neraka yang sangat panas. Wal'iyadu billah min zalik. Jadi bila mana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, yang disebut dalam Al-Quran Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, sepatutnya kita ini rata-rata berkejar-kejar untuk membaca Al-Quran. Jangan tunggu ada waktu yang agak panjang baru itu kita nak membuka Al-Quran, nak membaca Al-Quran. Kalau di ofis-ofis tuan-tuan pun boleh juga, kalau tuan-tuan nak baca Al-Quran sebelum daripada mula bekerja. Ambil sedikit waktu, tuan-tuan. Saya bagi sedikit tips lah, kan? Kita ada di antara pukul 8 sampailah kepada waktu zuhur. Bacalah 2 ayat pula. 2 ayat ni 2 line. 2 line maknanya di sini disebut sebagai 4 muka. 2 line lah, 4 muka. Kan? Lepas zuhur, di antara zuhur dengan asar, baca pula 4 muka, 2 line. Di antara asar dengan maghrib, baca pula 4 muka, 2 line. Di antara maghrib dengan isyak, baca juga 4 muka, 2 line. Dah dapat berapa itu? Kalau kata satu juzuk itu, tuan-tuan, ada 10 line, kan? Maknanya ada dalam 20 muka. Tuan-tuan boleh dapat agak-agak dalam satu juzuk dalam sehari. Itu tips yang pertama saya bagi. Yang kedua pula, ambil 5 waktu tu, tuan-tuan. 5 waktu solat fardu, kita baca 2 line. 5 waktu, 5 hari. Ya, 5 hari 5 kali. Daripada zuhur, kemudian asar pula,
Maghrib pula, Isyak pula, subuh pula. Okay. Subuh di antara Isyak dengan subuh tu tuan-tuan, takkan 2 line je kita baca. Panjang masanya tu. Kita boleh baca tuan-tuan dalam 4 line ke 5 line. Kan? Itu kalau lancar lah biasanya. Tapi kalau kurang lancar, ambillah sekadar yang mampu 2 line yang saya sebut tadi. Satu hari tuan-tuan kita boleh mendapatkan 1 juzuk Al-Quran untuk kita khatamkan 30 juzuk 30 hari di dalam bulan Ramadan. Kerana apa tuan-tuan? Saya sebut di waktu dulu tuan-tuan, kalau ikut sejarah, kan, di waktu dulu lah, Kedah, zaman Kedah tua dulu, Al-Quran pada waktu itu jarang-jarang dicetak dan tak banyak, sehingga kan Al-Quran itu terpaksa dibayar untuk dibaca. Nak baca Quran dulu tuan-tuan kena bayar. Kena bayar tuan-tuan. Bukan macam sekarang. Sekarang Quran dah banyak dah. Banyak cetakan. Daripada tu, daripada ni, banyak. Tinggalnya kita nak ambil, kita nak membaca. Tak sama macam waktu dulu, zaman-zaman dulu. Quran cetakannya tak banyak. Kan? Kalau tuan-tuan pergilah ke Masjid Abdullah Fahim, tak silap saya, ada satu muzium Al-Quran. Itulah muzium yang tertua di Malaysia, yang memang diberi pakai waktu zaman tu untuk dibaca. Tapi kena bayar tuan-tuan. Kena bayar. Bukan macam sekarang. Kan? Bukan macam sekarang. Sekarang mudah semua kita nak baca Quran. Tak ada halangan tuan-tuan. Kan? Tinggalnya kita nak membaca dan nak bertadabbur dengan Al-Quran. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, bulan-bulan Ramadan, Sayyidina Umar ni, dia akan buat beberapa perancangan untuk masyarakat Islam pada ketika itu, memperhebatkan bacaan Al-Quran. Dia buat di setiap penjuru masjid, di setiap rumah, perlu didengari akan bacaan Al-Quran pada zaman ini. Boleh rujuk dalam kitab sirah. Okay. Pada zaman dia, ketika mana Sayyidina Umar menjadi pemerintah, di masjid-masjid akan adanya bacaan-bacaan Al-Quran, seperti mana bergemanya pelita-pelita lampu yang menyinari setiap masjid pada zaman itu. Bukan hanya setakat dalam bulan Ramadan, diteruskan juga dalam bulan selain daripada Ramadan. Ketika itu masyarakat Islam berlumba-lumba untuk mengkhatamkan Al-Quran. Hal ini dipuji oleh siapa? Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, bertuahlah kamu wahai Sayyidina Umar, mudah-mudahan apa yang kamu lakukan pada ketika ini dengan kamu menyinari pembacaan Al-Quran sehingga mana seperti mana lampu-lampu pelita yang menyinari masyarakat Islam pada ketika itu, mudah-mudahan kubur kamu yang akan datang akan disinari juga dengan lampu-lampu Al-Quran. Ini kelebihan Al-Quran. Bila kita baca tuan-tuan, Al-Quran dia akan datang kepada kita, memberikan syafaat talian hayat kepada kita. Jika sebaliknya tuan-tuan, kalau kita nak pegang Quran pun nak tak nak, baca Quran pun macam nak tak nak, kan? Endah tak endah kita buat. Di akhirat esok tuan-tuan jangan lupa, dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjura. Sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran itu sebagai acuh tak acuh. Nak pegang tak nak pegang, nak baca tak nak baca, nak ambil panduan seperti macam tak nak ambil panduan. Ini yang disebut sebagai mahjur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bebel di hadapan Allah. Al-Quran pun akan bebel di hadapan Allah, tuan-tuan. Kepada kita, kepada siapa-siapa yang tidak mahu membaca Al-Quran. Pada ketika itulah kita akan dilaknat oleh Al-Quran, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kita ini berat nak membaca Al-Quran. Berat sungguh kita nak buka Al-Quran. Kan? Berat, tuan-tuan.
Kalau boleh tuan-tuan, baca Quran ini kita pegang Quran, mushaf Al-Quran tu, kan? Elakkan daripada membacanya dengan handphone kita ataupun Android. Bukan tak boleh tuan-tuan, boleh, kan? Pengalaman saya lah tuan-tuan, nak baca Quran pakai Android ni susah sungguh. Kenapa? Sekejap lagi masuk WhatsApp-nya, masuk dia punya Facebook-nya, macam-macam ada gangguan di situ. Nak baca pun tak boleh tuan-tuan. Nak committed, nak konsisten, nak baca Quran tu pun tak boleh. Macam-macam benda masuk dalam kita punya handphone. Ini yang payah dia tuan. Kalau baca menggunakan Android handphone agak payah, kan? Nak khatam tu susah sikit lah, kan? Paling kurang pun tuan-tuan, nak buka apps Quran terbuka WhatsApp, nak buka apps Quran terbuka app Facebook, terbuka IG, Instagram semualah, kan? Dah lari dah ibadah dia tu tak jadi dah. Sebab itu saya galakkan tuan-tuan, kita baca Al-Quran menggunakan mushaf Al-Quran. Kita pegang Al-Quran itu tuan-tuan pun dah dapat pahala tuan-tuan. Belum lagi baca lagi lah dapat pahala tuan-tuan, kan? Sebab itulah kita galakkan masyarakat Islam ini menggunakan mushaf Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya, menggantikan Android yang ada pada tangan kita sentiasa. Boleh tuan-tuan, kan? Kita gunakan Al-Quran, kan? Kita gunakan. Lupakan masalah tuan-tuan. Ramadan ni lupakan masalah, lupakan entertainment yang sentiasa kita buat. Dengar lagu raya, lupakan tuan-tuan. Itu semua makruh bagi kita tuan-tuan. Kita buat benda yang kebiasaan kita buat yang boleh mendatangkan makruh. Keinginan yang harus pada kita buat bila ke mana kita tinggalkan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kadang-kadang baru 3 Ramadan tuan-tuan, dah start buka lagu raya dah. Masya-Allah. Kan? Kat rumah buka lagu raya, kat office buka lagu raya, dekat dalam kereta buka lagu raya. Kan? Dah rindang dengan lagu raya. Apa salah tuan-tuan kalau dalam kereta kita nak menempuh jam tu, kita bacalah sedikit Al-Quran tuan-tuan. Baca sekurang-kurangnya surah Al-Fatihah, kan? Agak-agak kalau malas dah, zikirlah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan inilah kita nak gunakan sebaik-baiknya masa untuk kita sentiasa bertakarrub, sentiasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Setelah daripada 11 bulan yang lain, kita jauh daripada Allah tuan-tuan. Jauh semua dengan Allah. Nak ingat Allah tu kadang-kadang je, kan? Sebab apa? Kita disibukkan dengan perkara-perkara dunia yang sentiasa melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara lain sedikit tambahan yang saya nak tambahkan di sini ialah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, "Man shama ma'al imam." Barang siapa yang man qama ma'al imam, barang siapa yang berdiri bersama dengan imam, yakni dia berdiri bersama dengan imam untuk mengerjakan tarawih, thumma usaif, sehingga selesai, kan? Niscaya apa pahalanya itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapat pahala seperti qiyamul lail. Dia beribadah sepanjang malam. Bukan hanya setakat di situ tuan-tuan. Kalau kita himpunkan semua hadis berkenaan dengan qiyamul lail, berkenaan dengan kelebihan malam, kita hidupkan, rupa-rupanya tuan-tuan, nak dapat kelebihan pahala seperti mana beribadah sepanjang malam itu ialah bermula daripada waktu isyak berjemaah, diikuti dengan tarawih berjemaah, diikuti dengan witir berjemaah, kemudian pada esok paginya diikuti dengan apa? Dengan subuh berjemaah. Baru dapat pahala seperti mana kita menghidupkan sepanjang malam. Baru dapat tuan-tuan. Jangan kita sangka kita buat tarawih, witir dah dapat dah. Tak cukup tuan-tuan. Hanya setakat. Okay. Qiyamul lail juga kena buat tuan-tuan. Qiyamul lail pun kena hidup. Baru kita dapat pahala seperti mana pahala yang Nabi sebut, kita beribadah sepanjang malam. Jadi muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah,
Kalau boleh pada bulan Ramadan ini, janganlah biarkan walaupun sehari kehidupan kita itu dalam bulan Ramadan tanpa kita membaca Al-Quran. Bacalah sedikit tuan-tuan, walau sesibuk mana kita sekalipun, bacalah walaupun 20 ayat sekalipun, 10 ayat sekalipun. Mudah-mudahan Al-Quran itu yang sentiasa kita mendampinginya akan mendatangkan kebaikan kepada kita dan akan memberikan cahaya kita di akhirat esok, yaknilah pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mudah-mudahan tuan-tuan. Kalau boleh tuan-tuan, khatamkan Al-Quran walaupun sekali, kerana pahala mengkhatamkan Al-Quran itu tak sama dengan pahala kita membaca Al-Quran tanpa kita khatam. Kan? Khatam Quran tuan-tuan, baca seorang-seorang, kalau boleh kena ada berguru tuan-tuan. Sebab itu kita buat tadarus. Sebab apa? Mesti ada yang seorang yang akan jadi kepala ni untuk handle setiap jemaah yang membaca. Kita dapat pahala tadarus, kita dapat pahala mengkhatamkan Al-Quran. Jangan buat cara macam ni tuan-tuan. Bahagi seorang satu juzuk, kau ambil satu juzuk, kau ambil satu juzuk, sampai 30 orang 30 juzuk. Itu tak dapat pahala khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran dia baca daripada juzuk 1 sampai juzuk 30, habis 30 juzuk, barulah nama khatam Al-Quran. Kalau awak ambil satu, awak ambil satu, awak ambil juzuk 3 sampai 30, itu bukan nama khatam Al-Quran dan tak mendapat pahala khatam Al-Quran. Tak dikira tuan-tuan. Boleh tuan-tuan tak? InsyaAllah kita usahalah dengan bersungguh-sungguh sepanjang berada dalam bulan Ramadan ini, kita hiduplah Ramadan ini pada tahun ini dengan sebaik-baik, makna lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah berlalu. Mudah-mudahan dengan umur yang masih baki pada kita ini, Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada kehidupan kita, sama ada di dunia ataupun di akhirat, insya-Allah. La'alla shawab tuan-tuan. Jadi muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah setakat itu bebelan saya pada malam ini. Insya-Allah kalau ada rezeki yang akan datang pada tahun hadapan ataupun pada hari-hari yang akan datang, kita akan bertemu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan pada malam ini sedikit sebanyak memberikan suntikan semangat, motivasi kepada kita, memberikan peringatan dan juga pengajaran kepada kita, serta penambahan ilmu kepada kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.